ataupun dan juga terapi jin. So hari ni kita tengok dulu teknologi DNA recombinant. So ini adalah keadaan di mana kita gabungkan dua spesies yang berbeza untuk hasilkan satu ciri genetik yang baru. Contoh DNA dari tumbuhan kita kombinasikan dengan bakteria atau manusia, kombinasi dengan kulat supaya kita boleh cipta DNA hybrid. DNA hybrid bermaksud DNA yang baru, yang buatan, bukan semula jadi. Okey? So contoh terperinci adalah seperti kita hasilkan insulin. Biasa tengok orang yang kena kencing manis tu kena inject dengan jarum masuk insulin. So macam mana insulin dihasilkan? Okey, refer dalam buku teks muka surat 100. Okey. Kita akan ambil DNA daripada pankreas manusia. Kita ekstrak sel pankreas manusia dan kita ambil DNA. Dari situ kita akan potong dia punya jin yang ada dalam DNA. So bahagian jin yang kita potong ini adalah jin yang berfungsi untuk menghasilkan insulin manusia. So apa kita buat? Kita ambil jin ni, kita pindahkan dia ke dalam DNA bakteria. Kita pindahkan dia dalam DNA bakteria. Okey, ni DNA ni bakteria So kita ambil plasmid dia. Okey, bukan DNA yang sebetul DNA plasmid. Okey. So kita potong sikit, kita buang sikit DNA pada DNA plasmid ni supaya cukup ruang untuk masukkan jin insulin manusia. So bila dah kita combine, kita masukkan balik dalam bakteria tadi. Okey. Bila kita masukkan balik, sekarang bakteria tu nama dia bakteria recombinant. Okey. Selepas tu kita ambil bakteria tadi, kita simpan dalam tangki penapaian. Okey, yang mana bakteria recombinant tadi akan mula menghasilkan insulin. Okey, dia akan mula menghasilkan insulin dan selain daripada itu dia akan membiak. Okey, melalui belahan dua. So daripada satu sel menjadi dua sel. So sini satu sel jadi dua sel. Dua sel sekarang jadi 4 sel. Bila jumlahnya banyak, kita akan boleh ekstrak dia untuk mendapatkan insulin. Okey, insulin ni baru kita botolkan untuk diserahkan kepada pesakit kencing manis. Okey? Ada arahan kat bawah tu Okey, boleh kita ekstrak dan kita tulinkan dahulu. Next kita tengok organisma termodifikasi genetik. Okey, GMO. GMO ni adalah organisma seperti tumbuhan, haiwan, bakteria atau virus yang kita ubah suai genetik dia untuk tujuan tertentu. Biasanya kalau tumbuhan, haiwan untuk menghasilkan makanan lah. Okey, teknologi kita akan gabungkan jin daripada dua spesies yang berbeza. Malah boleh gabungkan jin haiwan dengan tanaman atau bakteria, okey, untuk hasilkan organisma baharu yang dikenali sebagai GMO. Genetically modified organism. Okey, dengan ciri baru. So kita boleh gabungkan apa-apa ciri yang kita nak. Okey, contoh dalam gambar tu adalah jagung. Okey. Okey, organisma baru ni kita boleh hasilkan kita boleh bentukkan dia mengikut kualiti yang kita nak. Okey, contoh dalam penanaman padi, jagung, kelapa sawit. Okey, sebelum ni kalau zaman dulu-dulu nenek-nenek kita dulu, beras dituai mungkin setahun sekali. Tapi sekarang kita dah boleh dapat hasil daripada padi, sawah padi, mungkin setahun 2 kali. Kadang-kadang kalau kita ubah suai dia mungkin setahun 3 kali. So apabila tanaman tu dah ada daya tahan terhadap penyakit, daya tahan terhadap suhu dan sebagainya, hasil dia akan menjadi lebih banyak dan lebih kerap. Okey, kita boleh hasilkan buah yang lebih besar, nilai nutrisi yang lebih tinggi dan daya rintangan terhadap serangga perosak yang lebih baik yang kita nak dalam bidang pertanian. Okey, tengok dalam gambar ni, cetusan minda. Adakah temikai 4 segi ni terhasil daripada kejuruteraan genetik? Ni pernah keluar soalan bio SPM tahun sebelum ni temikai ni hasil kejuruteraan genetik ke? Kalau awak tahu jawapan, ada idea, tolong PM cikgu. Okey? Next, kita tengok apa kesan teknologi ni kepada kehidupan. So, setiap apa benda yang baru mesti ada kebaikan dan mesti ada keburukan. So, kebaikan ni kita dapat tentukan. Kenal pasti penyakit baka. Yang ni bila kita buat terapi jin. Okey, kita buat terapi jin, kita boleh tentukan apa penyakit yang wujud dan kita boleh rawat. Kita hasilkan tanaman dan ternakan yang berkualiti dan juga hasilkan tanaman daya tahan penyakit yang tinggi. So banyak kebaikan ni lebih kepada hasil tanaman lah. Okey. Selain daripada itu kita boleh hasilkan insulin dan enzim daripada bakteria yang boleh bantu kesihatan manusia.
Apa keburukan dia pula? So, bila kita ubah sesuatu genetik, kadang-kadang dia boleh memberi kesan sampingan kepada kita manusia yang memakan makanan tu. Okey, sebab Tuhan dah cipta sesuatu makanan tu, genetik tu memang dah bagus untuk kita. Tapi bila kita ubah, kadang-kadang tak sesuai dengan badan kita, maka boleh menyebabkan kesan sampingan seperti alahan. Okey, so pernikahan ini akan menyebabkan spesies asal akan pupus. Bila spesies baru wujud, kita akan banyak menanam spesies yang baharu sebab dia memberikan hasil yang lebih baik, okey, lebih tahan penyakit berbanding spesies asal. Tapi bila keadaan buruk, cuaca yang tidak baik dan sebagainya, biasanya spesies asal ni akan tahan. So kalau kita tak preserve, tak simpan spesies asal, dia akan pupus. Boleh juga menyebabkan kesan sampingan seperti mutasi kepada pengguna. So pengubah soya ni akan digunakan secara tak beretika, boleh membuat senjata biologi. Senjata biologi ni bukannya senjata yang menggunakan senapang, pistol dan sebagainya. Contoh, dia boleh menghasilkan virus baru atau bakteria baru, okey, untuk bahayakan manusia. Kita juga boleh menghasilkan organisma yang daya tahan tinggi terhadap pestisid ni untuk serangga lah biasanya. Okey, awak spray-spray macam mana pun dia dah imun. Dia dah mengalami mutasi, dia dah daya tahan yang tinggi terhadap pestisid. Awak serang dia dengan pestisid macam mana pun, dia takkan mati. Okey. So kita tengok etika. Ini baca sendirilah Okey, sekarang kita tengok variasi. Awak tengok gambar pelajar dalam buku teks. Awak ingat balik muka kawan-kawan awak kat sekolah. Awak tengok muka adik-beradik kat rumah. Sama ke? Sama tak? Kalau awak kata sama pun, tinggi sama ke? Berat badan sama tak? Warna kulit sama tak? IQ dan kecerdasan minda sama ke tidak? Okey? Bila tak sama, itu adalah menunjukkan variasi. Boleh tak kita bandingkan diri kita dengan kucing? Kita kata variasi. Tak boleh. Variasi ni mesti perbezaan ciri individu daripada spesies yang sama. Maksudnya kalau kita nak banding manusia, banding dengan manusia. Kalau kucing dengan kucing. Jangan banding kucing dengan anjing. Okey? Mesti perbezaan antara spesies yang sama. Itu maksud variasi. So variasi ada dua jenis, iaitu variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. So kita tengok variasi selanjar dulu. Variasi selanjar menunjukkan perbezaan yang tidak ketara atau tidak jelas. Maksudnya awak tak boleh nak golongkan individu tu dalam satu kumpulan yang tertentu. Contoh, awak kata kawan awak tinggi. Awak kata kawan awak tinggi. Dia yang paling tinggi dalam kelas. Tapi kalau bandingkan dekat sekolah, adakah dia individu yang paling tinggi? Kalau bandingkan dekat satu negeri 9, adakah pelajar tu paling tinggi? So kita tak boleh nak kumpulkan orang tu sebagai tinggi ataupun rendah. Okey, dia tak ada kriteria yang nyata. Perbezaannya tidak jelas. Contoh, kalau awak kata tinggi awak 165 cm, kawan awak kata 160 cm, 165 cm juga. Tapi ada perbezaan mungkin dari segi milimeternya. So menunjukkan perbezaan yang tidak ketara. Okey, selain daripada itu, jisim badan. Awak tak boleh klasifikasikan orang tu ikut saiz, contoh besar dan kecil. Tak boleh. Saiz badan ataupun jisim badan pun kita tak boleh nak kelaskan dia ikut kumpulan yang tertentu. So variasi selanjar adalah kuantitatif, yang mana kita boleh ukur dan diwakili oleh lengkung taburan normal. Okey, nanti cikgu akan tunjuk macam mana rupa graf lengkungan normal ni. Okey, so dia ditentukan oleh gen terapi. Maksudnya dia majoriti dipengaruhi oleh faktor gen dan boleh juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Contoh, mak ayah awak mungkin kurus. Dalam adik-beradik itu mungkin ada 5 orang. Tapi bila dibesarkan dengan persekitaran yang berbeza, mungkin belajar di luar negara ataupun tinggal di asrama, saiz badan ataupun jisim badan boleh jadi berbeza. Warna kulit juga boleh jadi berbeza. Okey? Okey, ini adalah lengkung taburan normal. Lengkung taburan normal biasanya yang terlampau rendah akan sedikit, yang terlampau tinggi pun akan sedikit. Yang tengah-tengah ni menunjukkan bilangan individu yang ramai. Okey? Ini ditunjuk lengkung taburan normal untuk ketinggian. Okey? So sepatutnya inilah yang sepatutnya berlaku So kita graf tu kita buat rapat-rapat. Ni kita panggil histogram. Okey? Carta bar ni rapat, sama saiz. Okey, membentuk satu lengkung normal. Ini histogram
Okey, apa itu variasi tak selanjar? Dia berlawanan dengan variasi selanjar. Kalau tadi variasi selanjar menunjukkan perbezaan yang tidak ketara, manakala variasi tidak selanjar menunjukkan perbezaan yang ketara atau sangat jelas. So, awak tengok tu, awak boleh tahu dah. Oh, ini dah masuk kumpulan mana. Okey? Contoh dia, kebolehan menggulung lidah. Ada kelas pertengahan tak untuk menggulung lidah? Sama ada awak boleh gulung ataupun tak boleh gulung. Dua tu sahaja. Okey? Jenis cap jari pun sama. Okey? Tak ada orang yang jari dia 10 jari, 5 cap jari lain-lain. 10 sebelah kanan lain, sebelah kiri lain. Tak ada. Okey? Kalau itu cap jari awak, tu dah cap jari awak sampai sudah dalam kumpulan tu. Okey? Jenis kumpulan darah pun sama. Okey? Jenis kumpulan darah pun sama. Kalau A lah sampai sudah. B lah sampai sudah. Tak ada orang kejap A, dia makan yang ni kan tiba-tiba tukar jadi B. Tak ada. So, perbezaan dia memang ketara. Yang ni memang dipengaruhi daripada ibu bapa awak. Tak ada dipengaruhi oleh persekitaran. Contoh warna anak mata. Okey, warna anak mata. Kalau dah memang mata awak hitam, awak duduklah United Kingdom 30 tahun, balik Malaysia takkan tukar jadi biru. Okey, rambut memang dah hitam. Anak Melayu sejati. Takkanlah awak harap kepala awak jadi blonde sebab duduk dekat UK. Okey? Tak ada. Itu tak boleh tukar. Awak kahwinlah macam mana pun takkan tiba-tiba keluar nak tukar color rambut. Okey? Memang tu akan diwarisi daripada ibu bapa awak kepada awak dan seterusnya kepada anak dan cucu awak. Itu dipengaruhi 100% daripada genetik. Okey, faham So kita tengok graf dia. Graf dia tak berbentuk diskrit. So biasa kita gunakan carta bar. Ni carta bar. Dia bentuk bar, kotak yang sama saiz tapi ada jarak. Okey? Dia tidak ada lengkungan normal. Yang ni kita tak boleh nak jadikan dia lengkungan normal. Okey? Yang ni bergantung. Kalau kita buat eksperimen dalam kelas, mungkin ada yang darah O, mungkin tak ada. AB mungkin ramai, mungkin kurang. Pasal kumpulan darah ni ada belajar masa tingkatan 2, tingkatan 3. Okey? Okey, selesai. So, tolong buat latihan dalam buku Prof. Skill, ada eksperimen. Mintalah ketinggian kat rumah ke. Okey, apa faktor yang menyebabkan variasi? Kenapa kena ada variasi? Kenapa lain sangat rupa awak adik-beradik? Kenapa awak dengan kawan awak tak sama? Okey, apa faktor yang menyebabkan variasi? So, tadi cikgu dah sebut dalam penerangan cikgu. Kita ada 2 faktor, iaitu faktor genetik dan faktor persekitaran. Faktor persekitaran seperti pH. pH ni manusia mungkin tak ada kesan sangat. Ini mungkin pada mikroorganisma, pada tumbuhan. Okey. So cahaya matahari ni, okey, untuk menjalankan proses fotosintesis. pH pun sama, kadar pertumbuhan mungkin bergantung pada pH tanah. Okey. Suhu, air, iklim dan pemakanan. Pemakanan ni kita lah manusia. Okey, suhu pun ada kaitan juga dengan warna kulit. Okey. Misalnya seseorang punya warna kulit yang lebih gelap, okey, kita akan dapat warna lebih gelap kulit kita ni kalau kita selalu terdedah pada cahaya matahari. Okey, kalau awak asyik berkurung kat rumah, biasa kulit akan lebih cerah lah. Okey, awak akan jadi gemuk sekiranya terlebih makan dan tidak exercise secukupnya mengikut jumlah kalori yang diambil. Okey, bunga hydrangea, tahu? Ini cari sendiri dalam Google ke apa ke. Ni bunga dia. Ni awak tengok belakang ni, dalam buku teks ni. Ni bunga hydrangea. Okey? Bunga dia akan jadi biru kalau tanah berasid, tapi kalau kita tanam pada tanah yang beralkali atau neutral, bunga dia akan jadi warna pink. Okey? Untuk faktor genetik, yang ni pindah silang. Pindah silang berlaku semasa profasa, peringkat profasa meiosis 1. Okey? Yang mana pindah silang berlaku menyebabkan pertukaran bahan genetik dan menghasilkan kombinasi genetik yang baharu dalam gamet. Okey? Penyusunan kromosom secara bebas semasa metafasa juga boleh menghasilkan gamet dengan maklumat genetik yang berlainan. Siapa yang kat bawah? Siapa yang dekat kawasan menuju ke arah kanan? Siapa menuju ke kiri? Yang tu juga menghasilkan genetik yang berlainan. Persenyawaan secara rawak antara gamet jantan dengan gamet betina. Kita tak boleh pilih gamet jantan yang mana akan bergabung dengan gamet betina. Gamet betina yang mana yang akan kekal sebagai usid sekunder membentuk ovum, mana pula yang akan menjadi jasad polar dan seterusnya mati. Kita tak boleh pilih. So itu adalah persenyawaan secara
rawak. Seterusnya mutasi kromosom dan mutasi gen. Yang ni akan hasilkan fenotip barulah. Okey, yang ni juga akan menyebabkan variasi. Okey? Apa pentingnya variasi? Pertama, kita boleh bezakan cam individu. Contoh, awak rasa muka awak cantik, jadi anak-anak awak semua sama dengan awak. Senang tak? Okey, awak nak semua orang sama muka dengan idola bintang K-pop awak. Senang ke? Nanti polis nak tangkap pun susah. Tengok muka sama, cap jari sama, semua sama. Okey? Jadi variasi boleh kita membezakan dan mengecam setiap individu dalam spesies yang sama dengan mudah. Okey, untuk variasi juga kita boleh, variasi bolehkan kita menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Okey, individu yang berlainan dengan ciri yang berbeza biasanya hanya mampu bertahan untuk situasi yang berbeza. Contoh, kenapa orang yang tinggal di orang barat contohnya, kalau tengok orang barat macam dekat Britain, orang asal dia tidak kulit mereka tidak gelap, dia cerah. Okay, awak kena tengok dia tinggal kat kawasan mana. Kalau orang yang tinggal kat kawasan dekat garisan khatulistiwa, biasanya kulitnya lebih gelap. Apa kaitan? Awak fikir balik, kenapa orang tu kulitnya gelap bila hampir dengan garisan khatulistiwa? Apa kaitan warna kulit tu dengan jumlah cahaya matahari yang diterima? Kenapa warna kulit gelap? Ingat balik, cikgu ada sebut pasal melanin dalam kelas kan? Cuba ingat balik pasal tu. Okey, variasi membenarkan pemilihan semula jadi, iaitu organisma dengan ciri sesuai akan terus hidup, manakala organisma dengan ciri yang kurang sesuai akan pupus. So, evolusi berlaku melalui pemilihan semula jadi. So, maksudnya yang lebih kuat akan hidup, yang kurang kuat akan mati. Okey. So, variasi membantu organisma dalam penyamaran untuk melindungi diri daripada pemangsa. Penyamaran ni contoh nampak rama-rama ni tak? Rama-rama ni sebenarnya dia tidak beracun. Okey, dia tidak beracun. Dia mengalami evolusi dan dia mengubah bentuk ciri-ciri pada sayap dia supaya dia menyerupai rama-rama yang berbahaya. So, bila pemangsa lain nak makan dia, pemangsa tu tengok nampak seolah-olah macam rama-rama ni berbahaya. So, rama-rama pemangsa tu tak akan makan. Jadi, rama-rama ni akan selamat. Okey? Sama juga ada dengan sesetengah kupu-kupu, dia boleh mengubah warna sayap dia kepada warna persekitaran. Contoh, kalau rama-rama tu tinggal dekat kawasan yang semula jadi, dia punya kepak mungkin sama coklat dengan batang pokok. Tapi kalau kawasan tu kawasan yang banyak asap, mungkin daripada asap arang batu menyebabkan hitam, warna sayap dia juga akan berubah menjadi lebih hitam mengikut batang pokok yang tercemar dengan asap dan sebagainya. Itu variasi. Okey, dia boleh berubah mengikut keadaan persekitaran untuk melindungi diri daripada pemangsa. Okey, variasi pada haiwan dan tumbuhan juga meningkatkan nilai tambah sesuatu haiwan dan tumbuhan tersebut. Sebagai contoh, hasil daripada kejuruteraan genetik dan pembiakbakan pilihan, haiwan dengan genetik baru dihasilkan mengikut sifat yang dikehendaki. So, kita boleh hasilkan, tingkatkan kualiti dan kuantiti hasil makanan. Contoh,